Assalamualaikum, selamat pagi, petang, tengah hari dan malam. Okey, hari ini Madam akan menerangkan pasal elips bahagian D. Tengok soalan ni, dia bahagian D. Okey, bahagian D ni yang Madam highlightkan ni. Mari kita lihat macam mana nak buat soalan ni. Madam check dulu pen dia. Okey, apa khabar semua? Bernyawa lagi ke tu? Okey, sekarang elips. Elips adalah, okey, sebelum kita buat elips tu, kita kena simplify kan formula ni. Sebab formula ni tak nampak langsung macam elips. Lepas tu, kita kena selesaikan menggunakan completing the square. Completing the square ni, mula-mula kita kena asingkan X bahagian kiri, Y bahagian kanan. So tengok Madam. Tapi dalam soalan ni dia dah diasingkan dah X bahagian kiri. Macam ni X bahagian kiri. Kadang-kadang dia bercampur-campur. Lepas tu yang macam ni Y sebelah kiranya on the right hand side lah. Macam tu lah. Sebelah kanan dia. Tapi tak adalah betul-betul sebelah kanan. So gerakkan nombor sahaja sebelah kanan. Macam tu. Okey, seterusnya kita asingkan lah basically X dengan Y. Seterusnya, kita kena pastikan di hadapan kuasa 2 kita tu 1. Tapi kat sini, di hadapan kuasa kat sini kan. Di hadapan kuasa 2 kita adalah 4. Jadi kita kena factorizekan supaya dia jadi 1. Factorizekan juga pada semua yang ada X. Okey, jadi Madam tukar pen color. Nipis sangat pula. Okey, jadi y squared plus 2y equals to 8. Okey. So sekarang 4, kenapa nipis-nipis ni? Sekejap. Okey. 4. Okey, tengok ni. Mula-mula salin dulu. Lepas tu kan, Madam tambah bracket dengan tolak bracket. Ni formula dia. Bracket tu ada kuasa 2 dengan sentiasa per 2. Okay, Madam buat tu dulu tau. Yang tu, yang ni. Okay, ni. Lepas tu, untuk biru pula. Untuk biru pun sama Madam buat. Macam tu, salin dulu. Lepas tu, ada 2 bracket, kuasa 2 per 2. Tolakkan juga. Dia sentiasa tambah kat depan, tolak kat belakang macam tu. Okay. Okay, so syarat dia mesti ada tambah bracket dengan tolak bracket kuasa 2 macam tu. Okay, so value yang kita nak letak dekat atas per 2 ni adalah value di sini. Di sebelah X. Di sebelah kuasa 1. Okay, so dalam warna hitam ni, di sebelah X kuasa 1 adalah negatif 4. So kita letak negatif 4 kat sini. Negatif 4. Okay. Manakala untuk warna biru ni, kita tengok di sebelah kuasa 1 Y. So, di sebelah coefficient of Y is 2. So, kita letak 2 here. Okay. So, sekarang tekan kalkulator. Masukkan 3 yang pertama. 3 pertama untuk X squared minus 4X plus ni. Tekanlah kalkulator, ambil kalkulator, tekan, bagi tahu value dia. Okay. Jadi, kita dapat X tu sebagai 2. Lepas tu masuk dalam kalkulator jadi X minus 2 squared. Okay, lepas tu untuk 3 ni, dia 4 darab dengan 3 ni. 4 darab dengan X minus 2 kuasa 2. Okay, again, 4 darab dengan yang bracket ni kita dah selesai je macam ni. 4 darab dengan ni. Kita dah simplifykan yang 3 menjadi ni. Tapi 4 juga darab dengan yang belakang ini. Yang kita tak masukkan dalam kalkulator. Yang berbaki. So, kita tulis
tambah 4 darab dengan negatif 4/2 squared. Okay. So tekan kalkulator. Dapat negatif 16. So nanti kita tulis dekat bawah ni. Dia sama dengan 4x minus 2 squared tolak 16. Okay, sebelah kanan ni pula kita ambil yang 3 yang pertama, masukkan dalam kalkulator. Factorize lah pakai kalkulator. So 1, 2 dengan 1. So kita dapat x kita equals to negative 1. So x plus 1 power of 2. Lepas tu kita ada nilai ni equals to 8. Okay. So bawah tu kita simplify, masukkan pula, sambung tulis. Lepas tu 2 bahagi 2, 1. 1 kuasa 2, 1 equals to 8. Okay, so sekarang ni segala nombor, yang nombor saja kita bawa sebelah kanan. So tinggallah ini. So kita ada 8 tambah 16 tambah 1. So tekan kalkulator. 8 tambah 16 tambah 1. 25. Okey, kan elips perlukan nombor dekat tepi ni sebagai 1. Jadi kita bahagikan semua dengan 25. So kita bahagikan semua ni dengan 25. So kita bahagikan. Sebab kalau elips formula dia bawa yang sebelah kanan tu 1. So kita dapat x minus 2 kuasa 2 over gagak pula 25/4 plus x plus 1 power of 2 over 25 equals to 1. Okay. Macam mana ini boleh jadi value ini? Kamu tekan kalkulator 1, yang ni kan 1 kat sini. 1 bahagi dengan 25/4, kamu akan dapat balik 4/25. So secara dasarnya kalau ada nombor dekat atas ni, bila dibawa ke bawah, dia letak di bawah 25 macam tu lah. Okay. Dia akan letak di bawah denominator tu. Macam tu. Okay, so sekarang barulah kita boleh buat kita punya nak mencari vertices, foci, center, major, minor axis dan sketch macam biasa. Okay. Itu sahaja. Okay, lepas tu nanti kamu sambung lah macam biasa, nanti kamu dapat jawapan dia. Mana ada bagi jawapan kan? Okay, so sekarang ni untuk soalan 12. Find the values of P, Q and R which make the ellipse. Okay, kalau kita tengok ni tadi, soalan ni kan, kita ada equation ni. Equation ini, kalau kita tengok kuasa 2 masing-masing, yang ni kan, kuasa 2 untuk 4x squared. Lepas tu kuasa 2 untuk y squared. Kalau kita tengok, depan kuasa 2, yang mana yang besar? Nombor mana yang besar depan kuasa 2? Maksud madam, depan x squared ni ada 4. Depan y squared ada 1. So, depan x squared ada 4. Kiranya 4 lagi besar. Tapi bila kita tengok hasil dia nanti, koefisien yang atas tu besar, dia akan menyebabkan nilai bawah ni, yang ni dia jadi B. Sebab 25 lagi besar. So, ini jadi A. Sebab apa? Sebab nanti kan kita bahagikan semua benda. So dia jadi kecil lah nilai B. So secara umumnya bila kita tengok untuk soalan ni kan. Untuk soalan ni. Kita ada 4x squared dengan y squared. So kita tahu nanti kita bawah x tu, bawah x minus h squared plus. So dia tak nampak pula.
Nanti kan bila kita punya ellipse kita tu kan, y minus k squared. Bawah ellipse kita ni kan ada A dengan B. So kalau kita nampak tips dia, kalau kita nampak macam keadaan macam ni, kalau depan dia adalah nombor yang besar itu pada X, maksudnya X tu akan hasilkan B. Y tu akan hasilkan A. Macam tu. Ni kalau dalam kes yang bentuk macam ni tau. Bukan bentuk formula ellipse biasa tu. Yang ni dalam bentuk macam equation biasa. Okay. Sebab kalau dah terbukti pun kalau kita tengok dekat sini kan. Kalau kamu tekan, kamu tengok ni daripada tadi, daripada awal dia ada 4 kat depan. Dan Y ada 1. Tapi bila tengok dekat bawah. Oh, madam silap tulis ni. Sini sepatutnya Y. Ni Y. Ini Y. Bila kita tengok nanti, kita punya Y tu, nilai dia kat bawah Y tu lagi besar. Sebab A dia 25, B dia, nanti kamu 25 bahagi 4, dia akan dapat lebih kecil lah. So, dia jadi B. Okay. So, graf dia nanti berbentuk memanjang pada Y. Macam tu. Sama juga dengan yang ni. Graf yang ni pun sama. Disebabkan depan dia ada 4 pada X squared. So, kalau dia punya A dia akan berada di bawah Y. So, dia akan memanjang pada Y axis. Okay. Sekarang ni find the values of PQR which makes the ellipse touch the x-axis at the origin. So, ni graf. Ellipse ni. Sekejap battery. Ellipse ni dia touch x-axis at the origin. So kalau dia lukis macam ni, rupa dia. Origin kan dekat 0, 0. Lepas tu ellipse ni akan melalui satu point, yang di mana point tu 1, 2. Sini 1, sini 2. Okay. Lepas tu kalau kita tengok, dia kata express the equation obtained in standard form. Standard form and hence find its foci. So kita tengok, kita ada masukkan, so diberi kan 4x squared plus y squared plus px plus qy plus r equals to 0. So masukkan nilai kita yang pertama, iaitu x equals to 1, y equals to 2. Yang diberi point tu lah. Okay, so kita masukkan 4, 1 plus 2 squared plus P1 plus Q2 plus R equals to 0. Lepas tu kita dapat 4 tambah 4 tambah P tambah 2Q tambah R equals to 0. Dan kita simplifykan. 2Q plus R equals to 0. Ni first equation kita. Sebabkan dia lalu juga pada origin. So kita ada juga satu lagi point kita, iaitu point 0, 0. So when X equals to 0, Y equals to 0. So masukkan kat dalam equation kita. So dia jadi 4 darab kosong. So kat sini kita dapat R kita sama dengan kosong. So nanti kita perbaikilah kita punya equation 1 ni, kita masukkan je R tu kosong. So jadi kosong kat sini, kosong kat sini. R kita adalah kosong. Q plus 0 plus equals to 0. Okay. Lepas tu ini Meda namakan 1 lah. Lepas tu yang ni Meda namakan 2. Dah masukkan nilai R tadi. Lepas tu kita ada lagi satu point. Point yang ketiga adalah kalau kamu tengok graf tu kan,
Tengok graf ni X, ni Y. Kalau kita ambil satu point sebelah sini pula, sebelah kiri. Okay, disebabkan ellipse ni jarak dia kan sama kanan kiri. So kalau kita tengok sini, jarak sini ke sini satu. Jarak sebelah kiri juga satu. Jadi kalau madam ambil point dekat sini, dia jadi, kalau sini 1, 2. Di sebelah kiri jadi negatif 1, 2. So kita ambil point negatif 1, 2 tu. Masukkan kat dalam function kita. So kat sini kita dapat 4 tambah 4 tolak P tambah 2Q sama dengan kosong. So ini equation yang ketiga. Oh, tapi simplifykan dulu. 8 tolak P tambah 2Q sama dengan kosong. Okay. So kita ada equation yang kedua dan equation yang ketiga. Jadi madam tengok kalau nak hilangkan Q kena tolak lah equation 3 tolak equation yang kedua. So equation yang ketiga tolak equation yang kedua akan dapat 8 tolak 8 hilang. Tolak P tolak P. 2Q tolak 2Q hilang sama dengan kosong. So negatif 2P sama dengan kosong. So P sama dengan kosong. So sekarang masukkan balik P sama dengan kosong kat dalam 3. So 8 tolak P tambah 2Q sama dengan kosong. So 8 tolak kosong tambah 2Q. 2Q sama negatif 8. So Q sama dengan negatif 4. So kita dah dapat P, Q dan R. P kosong, Q negatif 4, R kosong. So masukkan balik dalam equation kita. 4x squared plus y squared plus P. P is 0. Plus Q. Q is negatif 4. Plus R. Madam tengok kat sini. Masukkan value. Plus R. R is 0. Lepas tu simplify. Okay, lepas tu kita boleh buat kita punya completing the square. Sekejap, madam tengok sekejap. Soalan nombor 12. Terempat. Soalan nombor 12. Okay. Jadi, mana entah tu? Ellipse. Okay. Jadi kat sini, completing the square hanya bahagian y sahaja. Y squared minus 4y plus over 2 squared minus over 2 squared. Okay. Lepas tu 4x squared ni biarkan je.
Yang belakang ni, 3 yang belakang ni kita guna kalkulator. Sebelum tu atas ni masukkan value yang depan Y. So masukkan negatif 4. Okay, so kita guna kalkulator, cari value dia. Apa tu kita solvekan kuadratik 3 ni. Tekan value dia 5, 3, 1. Negatif 4 dengan negatif 4 per 2 square. So kita dapat value Y dia 2. So Y minus 2 squared minus negatif 4 over 2 negatif 2. Negatif 2 squared adalah 4. So darab negatif, so jadi negatif 4. Okay, lepas tu kita bawakan 4 tu ke kanan. Lepas tu sebab dia ellipse, kita kena make sure sebelah kanan ni 1. Lepas tu kita bahagikan semua dengan 4. Equals to 1. Okay, so kat sini, ni adalah A squared kita, ini adalah B squared kita. Lepas tu center kita adalah 0, 2. Datang daripada sini, 0 and 2. So A kita adalah 2, B kita adalah 1, C kita adalah A squared minus B squared. 4 tolak 1, punca kuasa. Punca kuasa 3. C adalah punca kuasa 3. So kalau kita tengok graf ni, dia panjang pada Y. Betul tak kita punya teori tu, yang awal-awal tu? Betul. Nampak ini? Betul. Sebab equation dia sama dengan teori kita. Jadi point dia adalah bila kita tengok depan dia macam ni, maksudnya kalau dia besar pada X, maksudnya dia akan panjang pada Y. Macam tu. Tips dia lah kalau nak tengok next time. Okay, lepas tu untuk soalan ni, Madam biarkan setakat ini. Kamu boleh selesaikan sendiri untuk sambung soalan dia untuk mencari equation of the ellipse ni dalam standard form dan carilah dia punya foci. Jawapan Madam sudah beri di dalam grup WhatsApp. Apa-apa boleh tanya lagi. Kalau masih tak faham pun boleh WhatsApp lagi. Okey, itu saja. Assalamualaikum.